Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman berita utama. Isu harga kawalan beras menjadi antara agenda utama mesyuarat jawatankuasa pemantauan pelaksanaan Majlis Tindakan Sara Hidup NAKOL minggu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan mesyuarat yang sepatutnya bersidang lebih awal ditangguhkan ke minggu depan bagi memasukkan hal yang lebih mendesak seperti harga kawalan beras. Kita tangguh, saya ingat tak salah saya minggu depan, di mana boleh kita putuskan secara muktamad tentang harga beras yang boleh kawal. Tak boleh rendah sangat, tapi saya yakin boleh dikurangkan. Nah, kalau kita umpamanya teliti beli daripada mana, kontraktor tu bagi kepada siapa, untung dia berapa banyak. Kalau rugi tak ada orang nak berniaga. Untung ambil lah, tapi janganlah tinggi sangat, sebab kalau untung dia tinggi sangat, harga di pasaran dah tinggi. Beliau mengingatkan orang tengah agar tidak mengambil keuntungan kerana akan mengakibatkan harga di pasaran meningkat. Pengurusan zakat perlu memastikan kutipan itu sampai ke golongan sasaran. Gesaan itu disuarakan Datuk Seri Anwar untuk memastikan tiada unsur kecuaian dalam penyampaian bantuan itu. Saya tidak boleh terima kenyataan negeri yang boleh kumpul dana zakat yang besar tetapi masih ada kelompok miskin tegar. Saya ambil alih tahun lalu, lebih setahun yang lalu, di wilayah persekutuan, saya arahkan, bagilah teori apa, penjelasan apa pun, selagi ada rakyat di Kuala Lumpur masuk kategori miskin tegar, selain daripada langkah-langkah lain daripada kerajaan, saya nak zakat itu dimanfaatkan sepenuhnya. Beliau berucap pada persidangan antarabangsa Zakat Pulau Pinang tahun 2024 di Dewan Tuanku Syed Putra Universiti Sains Malaysia. Datuk Seri Anwar turut melakukan kunjungan hormat ke atas Yang di-Pertua Negeri Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak. Perdana Menteri tiba di kediaman rasmi Seri Mutiara kira-kira pukul 11.15 pagi. Beliau turut meluangkan masa hampir sejam sebelum bertolak ke Masjid Tengah Berapit, Bukit Mertajam untuk solat Jumaat. Datuk Seri Anwar juga turut menanam pokok bonsai di kediaman rasmi di Jalan Utama. Kunjungan hormat itu dihadiri Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeow serta Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Zamri Abdul Kadir. Pusat Ekonomi Digital PADI akan dijenamakan semula. Jelas Menteri Komunikasi Fahmi Fadil, penjenamaan PADI itu dilihat sebagai satu pusat sebaran maklumat serta komuniti untuk memberi maklumat pelbagai aktiviti selain ekonomi digital. Jadi saya lihat ada keperluan untuk kita dalam proses menambah baik PADI, mungkin ada sedikit penjenamaan baru bagi semua PADI yang sesuai manfaat dengan hala tuju baru yang sedang kita rangka bagi PADI. Fahmi turut memaklumkan 156 PADI daripada 911 seluruh negara dijangka siap menjelang hujung bulan Jun tahun ini dan lokasinya akan diteliti semula. Beliau ditemui pemberita selepas lawatan kerja PADI Taman Gelugur Indah, Tasik Gelugur, Pulau Pinang. Sejumlah 4,741 kes jenayah komersial melibatkan nilai kerugian lebih 500 juta ringgit dicatatkan daripada 1 Januari hingga 11 Februari lalu. Ia peningkatan 34.3%, kes dengan nilai kerugian turut meningkat sebanyak 207.6% berbanding tempoh sama tahun lalu. Jelas Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof, antara kes dilapor adalah penyamaran sebagai Pegawai National Scam Response Centre NSRC melibatkan kerugian RM1,490,000. Kes penipuan cryptocurrency juga antara kes merekodkan kerugian besar iaitu melebihi RM5 juta. 10 pekerja sebuah kilang dikejarkan ke hospital susulan kebocoran gas amonia di sebuah kilang di Jalan Keluli 1, kawasan perindustrian Bukit Raja, Seksyen 7 Shah Alam pagi tadi.
Penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Selangor, Ahmad Mukhlis Mohtar berkata, siasatan mendapati kebocoran gas dikesan daripada injap tangki penyimpanan. Bangsa terdiri 8 pekerja wanita dan 2 pekerja lelaki termasuk seorang pekerja kilang bersebelahan. Mereka menjalani rawatan susulan di Hospital Shah Alam dan dilapor stabil. Berita wilayah diteruskan ke perkembangan cuaca semasa seluruh negara. Bagi mengetahuinya, kita langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya Dr. Anis Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Setakat 4.30 petang tadi, Met Malaysia telah mengemaskini status cuaca panas terkini iaitu tahap 1 tahap berjaga-jaga. Amaran ini melibatkan Pulau Langkawi, Kota Star, Yan, Pendang dan Pokok Sena di negeri Kedah. Suhu maksimum di kelima-lima kawasan ini antara 35 sehingga 37 darjah Celsius sekurang-kurangnya untuk 3 hari berturut-turut. Oleh itu, penduduk di kawasan bertanda amaran ini diminta untuk sentiasa berhati-hati dan peka dengan segala kemungkinan yang bakal berlaku dan digalakkan untuk mengurangkan aktiviti di luar rumah. Baiklah, kita teruskan dengan tinjauan cuaca semasa bagi Semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, hujan dari petir kini sedang berlaku di beberapa tempat melibatkan pedalaman negeri Pahang, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Negeri Johor. Namun demikian, keadaan cuaca di negeri Pahang ini dijangka boleh beransur reda dalam 2 ke 3 jam sahaja lagi. Manakala bagi keadaan cuaca di Negeri Sembilan, Melaka dan Johor dijangka boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Manakala bagi Malaysia Timur pula, hujan dari petir dilaporkan tidak dicerap buat masa kini bagi ketika semua bahagian di kedua-dua negeri ini. Namun hujan boleh dilihat sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian selatan di negeri Sarawak dan keadaan hujan ini dijangka boleh beransur reda dalam sekejap masa lagi. Manakala bagi ramalan cuaca lewat malam nanti, di Semenanjung Malaysia, hujan dari petir dijangkakan lebih tertumpu di kawasan perairan Selat Melaka dan kawasan perairan Tioman. Dan menjelang ke awal pagi nanti, hujan dari petir dijangkakan lebih tertumpu di kawasan pesisir pantai di negeri Perak, negeri Selangor, juga di kawasan pesisir pantai di negeri Kelantan, Terengganu dan juga negeri Pahang. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan dari petir dijangkakan boleh berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian pedalaman dan utara di negeri Sarawak, juga melibatkan bahagian sandakan di negeri Sabah. Namun menjelang ke awal pagi, keadaan cuaca di pedalaman negeri Sarawak dan bahagian sandakan di negeri Sabah ini dijangka akan berlarutan sehingga ke awal pagi nanti. Baiklah, itu sahaja laporan cuaca untuk hari ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman sesawang Facebook, Instagram, X dan YouTube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini daripada kami. Saya Anis Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya pun sudah sakit perut ni tu. Kata kita ramai-ramai gotong royong bersihkan kawasan kita. Saya setuju. Ya.
Majlis Pecah Tanah Taman Perindustrian Batu Kawan BKIP 3 menjadi lokasi terakhir lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Pulau Pinang. Untuk perkembangan lanjut, terus bersama Zatul Ikmah Muhammad Nur di sana. Silakan Zatul. Hadirin yang berkesian dan ucapan selamat datang paling istimewa kita tunjukkan khas kepada tetamu hormat kita Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia. Teruskan Zatul. Hadirin yang berkesian. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih rakan di Angkasa Puri. Saya kini berada di sini sempena Majlis Pecah Tanah Taman Perindustrian Batu Kawan BKIP 3 yang akan dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebentar nanti. Dan beliau tiba di sini dan memasuki Dewan Majlis Perasmian pada jam 5.03 petang dengan diiringi oleh Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeow bersama ahli-ahli majlis kerajaan negeri serta div kehormat. Dan sebentar lagi Datuk Seri Anwar dijangka akan memberikan ucapan sebelum merasmikan majlis ini, dan simbolik bagi pelancaran pecah tanah juga akan dilakukan beliau di kawasan ini selepas selesai sesi ucapan di bahagian dalam Dewan sebentar nanti. Dan sedikit maklumat berkenaan BKIP 3 ini, ia merupakan antara satu dari 3 taman perindustrian yang sedang giat dibangunkan dalam usaha merancakkan pertumbuhan ekonomi sektor perindustrian di negeri ini. Kawasan berkeluasan 251.7 hektar ini dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2031, dan kawasan ini akan menempatkan syarikat multinasional dan syarikat tempatan sekaligus menawarkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada orang ramai. Dan untuk makluman juga, Majlis Pecah Tanah ini dijadual menjadi lokasi terakhir Perdana Menteri dalam sesi lawatan ke Pulau Pinang sebelum beliau bergerak pulang ke ibu negara. Dan sebelum itu, pada bahagian pagi tadi, beliau memulakan lawatan ke jualan termurah Madani di Bandar Perak pada jam 8.15 pagi dan seterusnya ke persidangan antarabangsa zakat Pulau Pinang di Universiti Sains Malaysia USM. Kemudiannya beliau menunaikan solat Jumaat serta menghadiri kenduri rakyat di Masjid Tengah Berapit Permatang Pauh. Sejurus selepas itu beliau merasmikan karnival pemerkasaan kesaling hubungan dan pembangunan usahawan Pulau Pinang di Politeknik Seberang Perai sebelum hadir ke lokasi ini. Baik, saya kira itu dahulu perkembangan berkenaan lawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Pulau Pinang yang dapat saya kongsikan. Kembali bersama rakan di Angkasa Puri, silakan. Terima kasih Zatul. Program jualan temurah Madani di Seberang Jaya mendapat reaksi positif daripada pengunjung. Rata-rata berharap agar program tersebut diperluas bagi membantu rakyat dalam mengurangkan kos sara hidup. Sekok baru RM6 saja. Sekok RM6 besar ni. Udang semua, sotong besar-besar semua. Perasaan saya rasa hari ini hebatlah kita. Rezeki PM kita bagi peluang kita lah. Rakyat Batang Pauh ni kan, saya rasa itulah. Alhamdulillah. Saya cadangkan kalau dianjurkan setiap bulan ke 2 minggu sekali ke, Alhamdulillah ni macam ni. InsyaAllah memang kita rasa terharu lah. Semua barang murah, berbaloi lah datang sini balik. Apa? Gembira dengan harga yang murah. Saya rasa kami sungguh ada lagi lah macam ni, barang yang murah bagi kita orang. Boleh kita perbanyakkan lagi lah program-program macam ni kan, sebab sekarang ni kita dapat ramai juga yang rasa terkesan jugalah dengan segi ekonomi dan sebagainya kan. Jadi dengan adanya program-program macam ni, insyaAllah dapat membantu kita semua. Mesyuarat pertama tahun kedua Dewan Undangan Negeri Dun Perak ke-15 dijadual diadakan 23 Februari depan. Speaker Dun, Datuk Muhammad Zahir Abdul Khalid berkata Sultan Perak, Sultan Nazrin Muhyiddin Shah dijadual berangkat merasmikan istiadat pembukaan rasmi persidangan Dun itu. Perasmian pada hari Jumaat 23. Jadi usul sembah ucapan tahniah itu ialah pada hari Isnin 26 hari bulan. Seramai 47 Yang Berhormat Ahli Dewan Negeri akan diberikan peluang untuk berbahas berkaitan usul tersebut, iaitu 21 ahli yang berhormat daripada pihak kerajaan,
dan 26 ahli yang berhormat daripada pembangkang, termasuklah Ketua Pembangkang. Sidang Dun Perak berlangsung selama 5 hari sehingga 29 Februari depan. Sebuah kedai menjual motosikal di Kampung Tengah, Langgar Alor Star terbakar awal pagi tadi. Kejadian pukul 3.59 pagi itu turut memusnahkan 10 buah motosikal. Operasi pemadaman melibatkan 3 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Pokok Sena dan Alor Star bersama 14 anggota diketuai Komander Operasi Muhammad Syahrin Musa. Seorang anggota bomba cedera ketika operasi pemadaman dijalankan. Anggota terbabit dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah Alor Star untuk rawatan lanjut. Inisiatif mewakafkan katil untuk kegunaan Pusat Perkhidmatan Dialisis Hospital Tuanku Fauziah Klangar membantu memberi keselesaan kepada pesakit. Sumbangan oleh UMNO bahagian Klangar itu bukti keprihatinan kepada individu menderita penyakit buah pinggang yang sering mendapatkan perkhidmatan disediakan secara berkala. Ketua UMNO bahagian itu, Datuk Dr. Fatul Bari Mat Jahaya, Pusat Perkhidmatan Dialisis 2 tingkat berkenaan mula beroperasi sejak Ogos 2020 dengan kapasiti 69 katil. Sumbangan katil itu sebagai tambahan kepada katil sedia ada bagi menampung jumlah mereka yang menjalani rawatan dialisis. Majoriti mereka yang menjalani rawatan merupakan golongan asnaf yang diuruskan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis dengan kerjasama Hospital Tuanku Fauziah. Sabah tiada halangan sokong penggunaan arang batu jana tenaga elektrik. Laporannya terus sahaja langsung bersama Muhammad Syarizam Awang di Kota Kinabalu. Silakan. Baik Sahih, Kerajaan Sabah tiada halangan untuk menyokong penggunaan arang batu bagi menjana tenaga elektrik. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam berkata, langkah berkenaan akan mengurangkan kos penjanaan tenaga yang sangat diperlukan terutama untuk meningkatkan kapasiti penjanaan tenaga untuk membangunkan industri di Sabah. Menurut Datuk Joakim, negara maju ketika ini masih menggunakan arang batu untuk penjanaan tenaga elektrik. Ya, arang batu mungkin murah sedikit. Memang ada juga arang batu yang seakan-akan sama dengan diesel. Because sekarang ini, I believe semua peralatan-peralatan yang baru yang lebih canggih. All those engine pun is quite canggih, so it's cleaner sebenarnya. Datuk Joakim ditemui RTM selepas program penyerahan projek bantuan mesra rakyat Sabah Electricity Sdn Bhd SESB di Kampung Lansat Ranau. Dalam majlis sama, pengerusi SESB Datuk Seri Panglima Wilfred Madiustanga memaklumkan SESB menyasarkan 30% rizab margin pada hujung tahun ini. Dengan capaian 30% itu, SESB optimis tiada lagi isu catuan bekalan elektrik atau beban berlebihan. Sementara itu, penerima projek BMR SESB amat bersyukur dengan bantuan ini yang merealisasikan impian mereka memiliki rumah sendiri. Saya sangat-sangat terharu dan berterima kasih. Bukan saja ini rumah saja, bantuan di dalam rumah pun diorang bagi juga. Sebenarnya kami ini menumpang, jadi si apply PBRT tidak lepas. Lepas tu, saya coba berusaha dengan cara lain. Saya betul-betul terharulah dengan atas apa yang SESB berikan untuk keluarga kami. Bantuan rumah bernilai RM75,000 ini dilengkapi 3 bilik tidur, ruang dapur, ruang tamu dan tandas. Kegiatan mencuri bekalan elektrik menyebabkan Sabah Electricity Sdn Bhd SESB terus mengalami kerugian sehingga RM210 juta setahun. Bagi menanganinya, SESB terus memperkasa kerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM. Pengerusi SESB Datuk Seri Panglima Wilfred Madiustanga berkata pihaknya telah melakukan perbincangan lanjut bersama Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauteh Dikun yang turut memberi cadangan berkaitan aspek pentadbiran dan penggunaan teknologi. Di antara cabaran yang dihadapi oleh SESB ialah kehilangan revenue kerana penjana yang mencuri karan. Ini berarti bahawa kehilangan ini sangat bermakna kepada SESB
Jadi baru-baru ini saya telah berjumpa sendiri dengan Pesuruhjaya Polis Sabah bagaimana kita dapat tingkatkan kerjasama. Pengalaman kami, pagi kita disconnect yang mencuri ini, petang sudah dia pasang balik. Bercakap kepada RTM di Ranau, Datuk Madius turut merayu kerjasama orang ramai agar segera melaporkan kegiatan curi elektrik. Ia bukan sahaja dapat menjamin bekalan elektrik yang stabil, malah mengelak kerugian terus ditanggung SESB. 100 keluarga sekitar Kota Kinabalu menerima sumbangan makanan asas dan kuih perayaan menerusi program Memacu Kehidupan Tahun Baharu Cina 2024 yang dilaksana Petronas. Program turut dijayakan Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am JPKS Sabah. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Christina Liu menghargai kerjasama kedua-dua pihak dalam menjayakan program sempena musim perayaan. Beliau berharap sumbangan yang diberikan dapat membawa keceriaan kepada penerima. Datuk Christina berucap merasmikan program Memacu Kehidupan Tahun Baharu Cina 2024 penyerahan sumbangan makanan asas di Kota Kinabalu. Katanya sumbangan seumpama yang dilaksana secara konsisten oleh Yayasan Petronas membuktikan komitmen mereka dalam tanggungjawab sosial korporat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Polis menahan seorang remaja lelaki warga asing dipercayai suspek kes samun membabitkan dua mangsa wanita dalam kejadian samun berasingan di Kota Kinabalu semalam. Suspek 18 tahun berasal dari Kampung Pondo, Pulau Gaya. Tidak memiliki dokumen itu ditahan kira-kira pukul 8 malam tadi. Dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Kinabalu, pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintenden Kalsum Idris berkata, kes samun pertama berlaku pada pukul 1 tengah hari di Jalan Gaya yang turut menyebabkan mangsa wanita cedera di muka serta kepala akibat ditumbuk suspek seterusnya mendapat rawatan di Hospital Queen Elizabeth. Kes kedua suspek menyamun sebuah telefon bimbit seorang wanita lagi di jalan pantai tidak jauh dari lokasi kejadian samun pertama. Jadi bila ketika itu orang awam kejar pun dah tak larat. Kita difahamkan. Jadi bila anggota kita yang walkabout dan ronda cegahan jenayah di situ oleh anggota payung kita tempatkan juga anggota payung di sana di tempat situ. Nampak kejadian ni, anggota kita yang terus kejar dapat tangkap dia. Ada keberkesanan lah di sini, saya lihat ada keberkesanan kita buat walkabout dan op payung kita. Kes disiasat mengikut Seksyen 394 kesalahan menyamun dan Seksyen 379 mencuri yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun serta denda atau sebatan jika sabit kesalahan. 28 atlet kontijen Keningau dan Tambunan yang berjaya mendapat pingat emas dalam Tamasya Sukan Sabah Saga ke-10 menerima insentif keseluruhan berjumlah RM28,000. Penyampaian insentif itu disempurnakan Ahli Parlimen Keningau merangkap adun Tambunan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan. Ketika ditemui Datuk Jeffrey yang berpuas hati dengan pencapaian itu berharap insentif yang diberikan ini dapat menyuntik semangat para atlet untuk terus meraih kejayaan di peringkat lebih tinggi. Dan ini juga menandakan bahawa daerah Keningau dan Tambunan ini mempunyai atlet-atlet yang berpotensi untuk menjadi wakil nasional, wakil SEA Games, wakil Commonwealth Games, mungkin Olimpik. Jadi di sebab itu kita mau supaya atlet kita dan juga pelatih-pelatih kita dan pengurus-pengurus kita diberikan penghargaan. Saga ke-10 menyaksikan daerah Keningau berada di tangga kedua dengan kutipan 18 pingat emas, 15 perak dan 25 gangsa dengan keseluruhan 58 pingat. Manakala Tambunan di tangga ke-6 berjaya memperolehi 10 pingat emas, 7 perak dan 6 gangsa dengan keseluruhan 23 pingat. Baik, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama dengan Sahih. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Sahih, silakan. Baik, Jam, terima kasih.
Pembinaan Pusat Sehenti Intervensi Awal bagi kanak-kanak berusia 6 tahun ke bawah bakal dibina di Miri. Antara paparan berita dari Sarawak. Langsung bersama Vanessa Mering di Kuching. Silakan Vi. Ya, terima kasih Sahi. Sebelum itu kita ke perkembangan ini. Yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menerima kunjungan hormat daripada delegasi Kesatuan Eropah di Astana Negeri pagi tadi. Kunjungan yang diketuai Duta Besar Kesatuan Eropah ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Michalis Rokas itu berlangsung selama setengah jam di bilik utama Astana. Kunjungan ulung ke atas Tun Dr. Wan Junaidi itu bagi menzahirkan penghormatan atas pelantikan beliau sebagai Yang di-Pertuan Negeri Sarawak yang baharu. Beliau turut diiringi 15 lagi duta-duta besar dari negara-negara Kesatuan Eropah ke Malaysia. Tun Dr. Wan Junaidi selepas itu turut menerima kunjungan hormat dari Setiausaha Agong Jawatan Kuasa Tinggi Persaudaraan Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Datuk Khalid Ghanim Muhammad Al-Qaid. Kerajaan Sarawak memperuntukkan RM2 juta bagi membina Pusat Sehenti Intervensi Awal OZEK di Miri. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata OSIK tersebut dijangka beroperasi pada Oktober tahun ini selepas selesai ubah suai bangunan dan latihan kepada kaki tangan. Pembinaannya wajar kerana Miri di kedudukan kedua tertinggi di Sarawak bagi kanak-kanak bermasalah pembelajaran berusia 6 tahun ke bawah setakat 31 Disember lalu. Pada masa ini, tiada kemudahan sehenti untuk menangani masalah itu disediakan di bahagian berkenaan. Kementeriannya juga bercadang membina sebuah lagi OSIK di Samarahan berikutan jumlah murid di OSIK bahagian Pucheng semakin bertambah. Beliau berucap demikian pada majlis hari graduasi OSIK 2023 di Kuching. Seramai 91 murid OSIK Kuching dan Dalat tamat pengajian dan menerima sijil masing-masing. 15 projek transformasi luar bandar RTP dilaksanakan tahun ini di kawasan Dun Bukit Kota. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah merangkap Adun Bukit Kota, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata RM5 juta diperuntukkan setiap dun di bawah RTP bagi melaksanakan infrastruktur asas di kawasan luar bandar dan bandar. Kita akan meneruskan memberi kemudahan-kemudahan ini melalui projek di bawah RTP. Pada tahun ini kita mampu daripada 5 juta tersebut kita hanya mampu melaksana 15 buah projek. Keseluruhannya bagi kawasan Dun Bukit Kota lah. Pada tahun ini 2024. Prasarana seperti Dewan, Gelanggang, Jalan Raya, institusi agama antara projek yang dibangunkan di bawah RTP. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa melawat ke Kampung Tegarai di Limbang. Kampung Tegarai menjadi lokasi penganjuran pesta makan tahun perdana yang sinonim dengan kaum Kedayan di daerah itu. RM250,000 diagihkan untuk menaik taraf kemudahan di kampung itu sebagai persiapan menyambut acara berprestij tersebut yang berlangsung Ogos depan. Dalam perkembangan lain, kilang pemprosesan keju kerbau di stesen penternakan Kerbau Maragang Lawas bakal siap sepenuhnya pada November ini. Menurut Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, pembinaan kilang kini mendahului jadual dengan 17% dan dijadualkan disiapkan pada Oktober atau November ini. Kilang yang bernilai RM13 juta itu akan memproses keju kerbau yang menjadi pembekal kepada pasaran tempatan dan juga akan diekspor untuk pasaran luar negara. Jelasnya, ini akan meningkatkan jumlah pengeluaran keju di Malaysia bagi memenuhi permintaan dalam negara. Menurutnya, kilang itu menyasar menternak sebanyak 30,000 ekor kerbau menjelang tahun 2030 dan jumlah kerbau telah bertambah dari 17,000 ekor. Beliau berkata demikian semasa melakukan lawatan kerja ke stesen penternakan Kerbau Maragang. Sementara itu, Adun Bukit Kota itu berkata lawas mampu dibangunkan sebagai pintu masuk pelancongan di kawasan utara Sarawak. Ujarnya, kawasan ini seumpama New Zealand di Sarawak dengan keadaan muka bumi yang cantik dan dikelilingi tanah tinggi dan beberapa air terjun. 2 pusat dialisis bulan sabit merah di Jalan Bulan Sabit dan Permai Jaya Miri antara fasiliti terbaik di Sarawak yang dibiayai badan bukan kerajaan NGO. Ia bagi memenuhi keperluan pesakit buah pinggang untuk mendapatkan rawatan.
Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting berkata, pusat dialisis itu bukan hanya menyediakan rawatan kepada penduduk di bahagian Miri, tetapi dari bahagian lain seperti Limbang dan Lawas. Dengan Miri mencatat bilangan pesakit pinggang yang tertinggi di Sarawak, pusat itu memerlukan tambahan mesin dialisis. Ketika ini, pusat dialisis di Permajaya mempunyai 12 mesin dan memerlukan tambahan 26 unit mesin. Pusat tersebut yang bernilai RM6 juta mula beroperasi sejak Mac tahun lalu dan mampu menampung 240 pesakit. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri program khidmat sosial anjuran Unit Komunikasi Awam Sarawak sempena sambutan Tahun Baru Cina di Pusat Dialisis Bulan Sabit Merah Permajaya, Miri. Jerayawara Taklimat Penapisan dan Penilaian Lagu Tempatan dan Etnik PPLTE oleh RTM Sarawak, satu program libat urus bersama pengkarya industri kreatif tempatan. Ketua Penolong Pengarah Seksyen Radio RTM Sarawak, Meryl Chunggat berkata, ia bertujuan agar karya dihasilkan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam garis panduan siaran lagu oleh RTM. RTM memberi ruang kepada semua pengkarya industri kreatif supaya bebas berkarya tetapi memenuhi SOP sekiranya ingin menyiarkan karya masing-masing melalui platform radio televisyen Malaysia. Meryl optimis melalui program seperti itu, lagu-lagu tempatan dan etnik terus diiktiraf di persada seni. Beliau berkata demikian pada program Jerayawara PPLTE RTM Sarawak di RTM Sibu. Katanya lagi, RTM sentiasa menyediakan platform bagi pengkarya industri kreatif, antaranya melalui program-program hiburan dan terbaru program 34 Je. Lagu-lagu baru juga turut disiarkan di RTM Sarawak menerusi pelbagai program radio, antaranya Carta 10 Sarawak FM, Carta Lagu Iban dan Carta Lagu Bidayuh. Jerayawara Taklimat PPLTE akan diteruskan di RTM Miri pada 20 Februari ini dan di RTM Limbang pada 22 Februari. Susulan hujan lebat sejak malam tadi, sebuah pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Dewan Arpiang, Kampung Sinar, Budi Baru, Kuching 11.15 pagi tadi. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Kuching dalam satu kenyataan memberitahu PPS berkenaan menempatkan 12 penduduk daripada 5 keluarga terjejas banjir dari Kampung Budi Baru. 25 rumah di kampung berkenaan turut terjejas akibat banjir. Seramai 6 anggota APM berada di PPS menyelaras keperluan penduduk terjejas. Sebanyak 10 unit kemah lipat dan 19 kit makanan permulaan turut disediakan di PPS tersebut. Dalam pada itu, setakat tengah hari tadi, sekitar 20 keluarga telah dipindahkan di 2 pusat pemindahan sementara PPS akibat banjir kilat. Menurut Pegawai Angkatan Pertahanan Awam Bahagian Kuching, Wan Khairul Zakwan Wan Tajuddin, mereka dipindahkan ke Dewan Serbaguna Kampung Sinar Budi dan Dewan Masyarakat Stapok berikutan kediaman mereka yang dinaiki air. Ketika dihubungi RTM, dedah Wan Khairul Zakwan, operasi pemindahan mangsa masih dijalankan bagi kediaman mangsa yang terjejas teruk akibat limpahan air hujan. Jelasnya lagi, satu company APM berkekuatan 100 anggota telah digerakkan bagi operasi pemantauan dan pemindahan banjir sejak awal pagi tadi. Walaupun hujan telah mula reda sekitar pukul 12 tengah hari tadi, pemantauan terus dilakukan bagi memastikan tiada mangsa terperangkap di kawasan rendah. Perkongsian itu tadi mengakhiri perkembangan berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali ke Angkasa Puri untuk berita seterusnya bersama Sahi. Silakan Sahi. Baik, Vi, terima kasih. Guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda. Sempena Tahun Baru Cina, pengunjung boleh menikmati makanan percuma di restoran yang terpilih di Melaka. Perinciannya kita bersama Nurul Ashikin Abdul Halim di Melaka. Silakan Nurul.
Ya, pengunjung yang hadir memeriahkan Rumah Terbuka Tahun Baru Cina Kerajaan Negeri di Jongke Walk pada 22 Februari ini berpeluang menikmati makanan percuma di restoran-restoran terpilih. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, pengunjung hanya perlu mengimbas kod QR disediakan dan memilih mana-mana restoran terdapat dalam senarai untuk menikmati hidangan makan malam. Kita memperuntukkan kepada pelancong-pelancong yang datang ni, pergilah. Yang Islam cari kedai-kedai halal, yang kedai-kedai lain tu tengok untuk meyakinkan kita boleh menikmati juadah-juadah Tahun Baru Cina. Kita jemput semua sahabat-sahabat, saudara-saudara kita kaum Cina hadir pada malam tersebut kerana di Jongke Walk ni ada satu replika naga terbesar di dunia yang akan diraikan pada malam tersebut dengan gilang gemilang, pertunjukan bunga api dan segala-galanya ada di sana. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Seri Negeri. 30 lokasi panas dikenal pasti Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Melaka susulan cuaca panas atau fenomena El Nino yang melanda ketika ini. Timbalan Pengarah JBPM Melaka R. Iswandi R. Hassan berkata pihaknya juga melakukan persiapan menghadapi fenomena tersebut. Beliau turut menasihati ibu bapa untuk menjaga keselamatan anak-anak terutama ketika beriadah di kawasan air terjun atau sungai bagi mengelak kejadian lemas. Dengan maknanya dekat sini kita nak semua jaga keselamatan dan titik ini ada dalam website kami di website Jabatan Bomba dan Malaysia secara rasmi, dan di sini juga kadang-kadang hujan tak menentu, mungkin berlaku kepala air. Saya harap sama-sama dan war-warkanlah untuk lagu hotspot tu ada banyak, 30 hotspot kebakaran terbuka ni. Kebakaran terbuka. Sekarang pun musim banyak kebakaran tu, kes kami pun meningkat jugalah. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis perbarisan tahunan di Ibu Pejabat JBPM Bukit Katil. Melaka dipilih sebagai destinasi pertama program Kembara Jumpa Orang Muda KJOM esok. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adili Abdul Halim berkata, KJOM merupakan platform untuk mendapatkan pandangan serta cadangan berkaitan pindaan beberapa akta melibatkan belia. Ia merangkumi pindaan Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007 Akta 668 dan pindaan 2019 Akta A1602 termasuk Pelan Transisi Belia. Tapi kita tak tertumpu hanya kepada kumpulan formal ataupun belia yang berpersatuan ni. Kita juga libatkan belia masa, belia yang tidak bersatuan yang lebih ramai lagi dekat luar sana. Jadi kat sini kita bawa juga elemen rakan muda. Setiap kali kita turun ke negeri-negeri yang terlibat, kita akan bawa sekali aktiviti-aktiviti yang menarik lah, bawa rakan muda. Ada rakan aktif kan, ada rakan ekspresi, rakan niaga, rakan muzik dan sebagainya. Jadi kita panggil kawan-kawan rakan-rakan pelaksana kita ni. Beliau berkata demikian dalam program Dialog 130 di Melaka FM. Selepas Melaka, kembara itu dijadual menjelajah ke Negeri Sembilan pada 24 Februari. Setiap wanita adalah inspirasi kepada wanita lain. Itu pesan usahawan yang juga orang kurang upaya OKU Penglihatan, Masitah Muhammad Afandi kepada semua wanita di negara ini. Masitah yang hilang penglihatan selepas terlibat kemalangan pada 21 Mac tahun lalu tetap positif untuk meneruskan kehidupan dan kerjayanya. Sebagai seorang wanita, kita perlu cari support system yang betul, bina circle yang betul dan perlu ada moving forward mentality ataupun moving forward mindset yang mana fokus kepada kekuatan, fokus kepada apa yang kita mampu uruskan, choose your battle wisely dan manage your time, terutamanya dalam menghargai diri sendiri. Masitah ditemui selepas menjadi tetamu segmen Bukan Mudah Menjadi Aku di Melaka FM. Untuk terus membantu golongan wanita, ibu tunggal dan mereka yang memerlukan, Masitah juga kerap melaksana program tanggungjawab sosial korporat CSR selain memberikan motivasi untuk berkongsi pengalaman hidupnya serta semangat positif. Sekian perkembangan berita Melaka dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri, salam hormat. Assalamualaikum.
Terima kasih Nurul. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berkenan berangkat menunaikan solat Jumaat di Masjid Kampung Mahmudiah, Johor Bahru, Johor. Menerusi hantaran di Facebook rasmi, Seri Paduka Baginda berangkat tiba kira-kira pukul 1.10 tengah hari. Solat Jumaat dipimpin Imam Besar Negeri Mahazir Abdan. Turut hadir Setiausaha Kerajaan Negeri Tan Sri Dr. Azmi Rohani, Pegawai Daerah Johor Bahru Muzaldin Muhammad serta Kadi Besar Negeri Johor Khalid Sono. Selesai solat, Sultan Ibrahim berkenan beramah mesra dengan jemaah sebelum berangkat pulang. Sebarang perkara berkaitan memperkasa Undang-Undang Syariah di Negeri Sembilan akan dibuat berpandukan ketetapan jawatan kuasa khas yang dibentuk Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata setakat ini tiada keperluan mewujudkan jawatan kuasa di peringkat negeri bagi membincangkan perkara berkenaan. Bagi kita di Negeri Sembilan, kita tak perlu. Buat masa ini belum ada arahan untuk kita membuat jawatan kuasa khas kerana kita yakin bahawa apa yang Persekutuan lakukan iaitu di bawah MKI itu sudah mencukupi untuk kita refer keputusan selepas ini, apa juga kesan dia, apa juga tindakan yang perlu kita ambil di peringkat negeri selepas ini. Semalam, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah agar semua pihak menghormati keputusan Mahkamah Persekutuan dan kedudukan Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang utama negara dan perlu sentiasa didukung oleh rakyat. Program jualan harga ladang Ni9 Prihatin di kawasan Dewan Undangan Negeri Don Linggi akan diperluas ke Pekan Linggi, Pekan Pasir Panjang dan Bandar Baru Sungai Lang. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Don Linggi, Datuk Muhammad Faizal Ramli, program jualan itu yang menawarkan harga yang rendah mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat setempat. Program jualan tersebut mendapat kerjasama daripada agensi kerajaan lain seperti Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN. Harapan saya supaya kita dapat teruskan dan lebih kerap kerana kita tahu dalam keadaan ekonomi yang baru nak kembali pulih. Dan kita dalam peringkat untuk menaiklah. Jadi rakyat memang memerlukan program-program seperti ini. Antara barangan keperluan asas yang dijual pada program tersebut adalah ayam, sayur-sayuran, minyak masak paket serta telur. Rakyat bakal menikmati tambang sehala RM5 untuk perkhidmatan tren shuttle terberau dari JB Central ke Woodlands, Singapura dan sebaliknya. Keretapi Tanah Melayu Berhad KTMB dalam satu kenyataan berkata, jualan tiket mula dibuka pada Khamis 29 Februari 2024. Pelarasan semula kadar tambang tersebut bakal memanfaatkan 40,000 pengguna perkhidmatan itu tanpa perlu membayar tambang $5 Singapura atau lebih RM17 dari Woodlands. Ketika ini, kadar tambang dari JB Central ke Woodlands bernilai RM5, manakala tiket perjalanan sehala dari Woodlands ke JB Central berharga $5 Singapura. Bagi menikmati keistimewaan itu, warga negara Malaysia perlu mendaftar akaun di aplikasi KTMB Mobile Kids dan membuat pengesahan kad pengenalan terlebih dahulu di kios tiket TVM atau kaunter tiket di seluruh rangkaian KTMB. Seorang bekas pengurus besar sebuah anak syarikat milik Kerajaan Negeri Melaka mengaku tidak bersalah atas pertuduhan melantik anaknya sebagai penolong pegawai sumber manusia di syarikat tersebut. Pengakuan dibuat di hadapan Hakim Mahkamah Session Melaka, Elizabeth Payawan. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa menggunakan jawatannya untuk terlibat dalam proses temuduga pemilihan jawatan penolong pegawai sumber manusia syarikat berkenaan pada 27 Disember 2018 dan melantik anaknya. Kesalahan di bawah Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24 Akta sama. Hakim Elizabeth dalam perbicaraannya menetapkan jaminan sebanyak RM10,000 dengan seorang penjamin. 15 Mac ditetapkan untuk sebutan semula kes. Tertuduh juga dikehendaki menyerahkan pasport kepada mahkamah dan melapor diri di Pejabat SPRM Melaka sebulan sekali hingga kes selesai.
Di mahkamah sama, seorang pemandu lori mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Air Keroh atas pertuduhan menipu warga emas sebanyak 1.029 juta ringgit pada tahun lalu. Tertuduh M. Gopala Krishnan, 39 tahun, dituduh menipu Yap Koh Cheng, 69 tahun dengan memperdayakan mangsa untuk menyerahkan wang 1.029 juta ringgit berhubung tender pajak ladang kelapa sawit. M. Gopala dituduh di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara minimum 1 tahun atau maksimum 10 tahun dan dengan sebatan. Timbalan Pendakwa Raya Rashidah Baharum menawarkan jaminan sebanyak RM45,000 terhadap tertuduh. Peguam tertuduh K. Syaravin bagaimanapun memohon jaminan lebih rendah memandangkan tertuduh hanya bekerja sebagai pemandu lori dan mempunyai tanggungan keluarga. Hakim Azharumi Abdul Rahman membenarkan jaminan sebanyak RM10,000 dengan seorang penjamin dengan syarat tambahan tertuduh perlu melapor diri ke Balai Polis sebulan sekali dan pasport diserah kepada mahkamah. Tengku Ampuan Pahang, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menyarankan golongan wanita mementingkan aspek kesihatan supaya dapat menjaga keluarga dengan baik. Baginda bertitah, wanita merupakan tonggak dalam sebuah keluarga yang memainkan peranan penting melibatkan pelbagai aspek, antaranya berkaitan kesihatan keluarga. Kita wanita semua kena jaga. Apabila kena kencing manis naiklah darah tinggi. Jadi kita nak semua, saya nak rakyat negeri Pahang semua sihat, kurangkan gula, makan tak apa, makan sayur, jangan makan buah. Tetapi kesihatan itu adalah paling penting, kerana kalau kita tak sihat, macam mana kita nak jaga rumah tangga kita. Selain aspek kesihatan, Tunku Azizah turut mengingatkan golongan wanita memberikan pendidikan yang baik kepada anak masing-masing kerana menerusi pelajaran dapat mengubah nasib hidup dan membasmi kemiskinan. Baginda turut berkongsi hasrat akan berkunjung ke setiap daerah di Pahang dan akan menerbitkan buku masakan air tangan Tengku Ampuan Pahang yang menghimpunkan koleksi resepi daripada dapur baginda sendiri yang telah dikumpul sejak kecil. Dalam pada itu, Tengku Azizah menzahirkan penghargaan kepada Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang sentiasa menyokong dan memberikan galakan kepada baginda dalam melaksanakan pelbagai perkara. 1.2 juta penjawat awam di seluruh negara telah mendaftar dengan sistem pangkalan data utama padu setakat hari ini. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin memaklumkan angka itu merupakan kira-kira 80% daripada 1.5 juta penjawat awam. Beliau menyifatkan pencapaian itu membanggakan dan berterima kasih dengan komitmen penjawat awam yang memberi kerjasama yang baik. Dan setakat semalam, 3.43 juta individu telah mengemas kini maklumat masing-masing dalam sistem padu. Mengulas mengenai penglibatan orang asli dalam mendaftar sistem padu, beliau berkata setakat ini lebih separuh daripada kira-kira 220,000 masyarakat itu telah mendaftar. Pihaknya berterima kasih atas kerjasama yang baik daripada Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakoa. Liga Malaysia 2024, pengendali Terengganu FC, TFC Tomislav Strandbugner akui pasukan yang dibentuk bagi menghadapi musim baru kali ini merupakan skuad idaman. Jelas beliau, TFC lebih seimbang dengan menggabungkan pemain muda dan berpengalaman melengkapkan semua posisi permainan. TFC turut dibarisi dua penyerang berbisa, Muhammad Akhya Abdul Rashid dan Safawi Rashid. Sementara itu, beliau turut menggesa ke semua pemain agar meningkatkan prestasi untuk mencipta pencapaian lebih gemilang pada musim ini. Menurut jurulatih tersebut, persediaan awal amat penting demi memastikan skuad penyu dapat mengharungi saingan Liga Malaysia yang penuh cabaran. Kekejaman rejim Zionis di bumi Palestin bagaikan tiada kesudahan. Pelbagai kempen dilaksanakan Malaysia sebagai tanda solidariti bersama rakyat Palestin. Ini termasuk pengeluaran set stem khas Palestin Merdeka menerusi kerjasama Kementerian Komunikasi dan Pos Malaysia. Wartawan Faras Hairin Abdul Jalil ada laporannya. Dijual 18 Januari lalu, stem Palestin Merdeka berharga RM1.30 bagi setiap stem. Sampul hari pertama pula berharga RM50, manakala fail folder pada harga RM6.
Stem juga boleh dibeli dalam bentuk helaian stem mengandungi 20 stem setiap helaian pada harga RM26. Sebahagian daripada hasil jualan akan disalurkan kepada tabung akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin yang diuruskan Kementerian Luar. Ini kali ketiga stem berkaitan Palestin dikeluarkan. Kali pertama pada tahun 1978 dan kali kedua pada 1982. Sekarang ni keadaan di Gaza masih tenat, masih kritikal. Dan saya harap lebih ramai yang akan bersama dalam usaha untuk bukan hanya membeli stem tapi juga menghantar postcard khas yang telah disediakan oleh Pos Malaysia untuk kita nyatakan kemarahan kita, kerisauan kita tentang isu di Gaza. Stem Palestin Merdeka menampilkan imej tangan mengibarkan bendera Palestin dan berlatar belakangkan bayang-bayang orang ramai yang bersatu. Gambaran menyentuh hati ini melambangkan solidariti dan sokongan penuh rakyat Malaysia terhadap perjuangan rakyat Palestin untuk mencapai kemerdekaan dan keamanan. Ini adalah sebagai salah satu tanda solidariti kita lah kepada saudara kita di Palestin. Kita tak dapat merasai kesusahan diorang, tapi sedikit sebanyak selain doa, inilah tanda sokongan kita. Dan saya berharaplah satu hari nanti Palestin ni akan aman, damai. Saya beli 10 set Palestine Merdeka sebab of course lah sebab Palestine kan, and the proceed will go to Palestine. So it's a good effort untuk kementerian. Purely sebab Palestine. Saya stamp kita tak guna sangat dah medium stamp untuk communicate, tapi yang sebab Palestine it's a special edition, dan sebab tu saya beli. Kita rasa usaha yang dibuat oleh Pos Malaysia ni satu usaha yang sangat baiklah kan, bagi kita untuk membantu secara bersolidariti bersama dengan rakyat Palestin. Tanda sokongan kita, maknanya ada instrumen yang boleh kita guna pakai untuk menyumbang. Saya consider hari yang indah bagi saya berbanding dengan saudara-saudara saya kat sana. So tak banyak, sikit saja, tapi harap apa yang saya buat ni, walaupun saya tak tahu saya dalam track fisabilillah atau tak, tapi saya cuba. Stem Palestin Merdeka kini boleh didapati dengan hanya serendah RM1.30. Selain itu, anda juga boleh dapatkan postcard dan juga folder yang mengandungi lambang Palestin Merdeka. Pembelian juga boleh dibuat secara atas talian di laman sesawang Pos Malaysia. Jualan ini akan disalurkan kepada tabung sumbangan kemanusiaan rakyat Palestin. Moga sedikit sumbangan kita akan membantu saudara kita di Palestin. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Faraz Hairin Abdul Jalil, RTM. Kuala Lumpur kembali menjadi rangkaian antarabangsa syarikat penerbangan Turkmenistan Airlines sekaligus membolehkan Malaysia meneroka luas pasaran Asia Tengah dan Rusia. Pada masa sama membuka ruang dalam mempromosikan pelancongan mesra Muslim. Pengarah kanan bahagian promosi antarabangsa Tourism Malaysia Iskandar Mirza Muhammad Yusof berkata penerbangan 2 kali seminggu oleh syarikat penerbangan itu dari Askabat ke Kuala Lumpur menjadikannya syarikat penerbangan kedua dari Asia Tengah yang menawarkan laluan penerbangan ke Kuala Lumpur selepas Uzbekistan Airways. Penerbangan dari Turkmenistan ke Malaysia dijadual pada setiap Selasa dan Khamis, manakala dari Malaysia ke Turkmenistan pada Rabu dan Khamis dengan tempoh masa penerbangan dianggar 8 jam 10 minit. Ini merupakan satu titik permulaan untuk kita menerokai pasaran di Asia Tengah dan juga di pasaran Asia yang tidak ada penerbangan terus. Jadi penerbangan seperti Turkmenistan Airlines ini dapat membantu untuk membawa pelancong daripada Rusia dan Asia Tengah datang ke Malaysia. Terdahulu, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong Kiong Sing serta Duta Besar Turkmenistan ke Malaysia Muhammad Niyaz Mashalov menyambut ketibaan pesawat dengan sambutan tradisi semburan air.
Jabatan Kastam menggagalkan cubaan menyelundup keluar wang tunai berjumlah RM170,000 oleh seorang penumpang warga Cina di lapangan antarabangsa Kuala Lumpur KLIA 27 Januari lepas. Barang kes ditemukan hasil pengimbasan terhadap beg galas penumpang berkenaan. Pengarah Operasi Penguatkuasaan JKDM Zon Tengah, Wong Pun Sian berkata pemeriksaan rapi menjumpai wang tunai nota RM100 sebanyak 1,700 helai. Penumpang tersebut didapati tiada atau gagal membuat pengikraran dalam borang kastam nombor 7 serta gagal mengemukakan permit kebenaran dari Bank Negara Malaysia. Individu berkenaan ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 135-1-A Akta Kastam 1967 dan Seksyen 28B Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram AMLA FTPUAA 2001. Kes itu merupakan kes penyeludupan mata wang ringgit Malaysia yang pertama tahun ini oleh penumpang antarabangsa ke luar negara melalui Balai Berlepas Antarabangsa KLIA Terminal 1. Keunikan Kuala Selangor yang bersifat urban dipilih sebagai pusat program Madani Rakyat Zon Tengah. Penglaras program Madani Rakyat Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor Muhammad Hidayat Muhammad Saufi berkata, lokasi tersebut juga strategik yang terletak di titik tengah antara Perak dan Kuala Lumpur. Okey, kita di negeri Selangor kita mempunyai 44 ke 46 program Iltizam Selangor Penyayang. Walau bagaimanapun khusus untuk pelaksanaan program Madani Rakyat Zon Tengah yang akan diadakan 23 hingga 25 Februari ini, 31 program akan dibawa dan ditawarkan secara langsung kepada rakyat-rakyat negeri Selangor yang berkelayakan. Jadi ada 31 program ini dia dalam komponen pendidikan, ada komponen kesihatan, perumahan dan juga kebajikan. Ada 4 komponen utama yang ditawarkan. Antara program utama yang menarik disediakan ialah Darul Ehsan Berselawat, perlawanan bola antara veteran Selangor dan Perak serta konsert anak madani Kita Selangor. Graduan Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional Negara TVET yang telah menamatkan latihan di mana-mana institusi di Saran berdaftar dengan Lembaga Teknologis Malaysia MBOT. Kenyataan MBOT memaklumkan keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat Majlis TVET yang dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga pengerusi MTVET pada 23 Januari lepas. Mesyuarat bersetuju agar graduan TVET yang telah menamatkan latihan supaya berdaftar dengan MBOT. Keperluan itu bertujuan meningkatkan profesionalisme sekaligus meningkatkan produktiviti industri melalui pembangunan kapasiti dan bakat. Sehubungan itu, MBOT turut mempelawa semua institusi pengajian tinggi dan institusi latihan kemahiran awam dan swasta untuk mendaftarkan graduan mereka dengan MBOT sebagai juru teknik berkelayakan atau teknologis berijazah. Berita wilayah berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.